الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi penduduk seluruh alam. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Furqan ayat pertama. Yang hormati, yang berbahagia Al-Fadhil pengurus masjid, Fadhil Ustaz Azizul, dan seluruh tan kuasa Masjid Al-Husna Bandar Sunway, dan yang dihormati para jamaah duha yang bersama-sama pada pagi ini, muslimin dan muslimat. Dan tak dilupakan kita meraihkan juga penonton di alam maya kita, iaitu secara online ini. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan-urusan ilmu dan amal kita, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan tekad, dengan usaha kita semua, kerana ilmu adalah merupakan nadi kekuatan kita. Artinya dalam hidup ni, tuan-tuan puan-puan, jangan kita lupa bahawa belajar ilmu adalah sesuatu yang boleh membuka hidup yang lebih berkat. Sebab ilmu mengajar tentang soal keimanan, ketuhanan. Ilmu mengajar tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Ilmu mengajar tentang maksud agama itu sendiri, dosa, pahala. Ilmu mengajar kita tentang arti hidup dan mati. Banyak perkara lah. Jadi ilmu ni suatu benda yang besar, yang kalau tidak ilmu, kita akan jahil. Bila jahil, kita akan berdepan dengan masalah. Kerana bila hidup ini jahil, banyak masalah akan berlaku.
kita akan mula jauh daripada iman, daripada agama, akhlak makin buruk, perangai makin tak senonoh. Akhirnya hidayah pun tak sampai. Jadi bila jahil ni banyak masalah. Jadi pilihan kita dalam agama mesti dengan ilmu. Saya sebut ini bukan apa, nak mengulang, nak beri satu motivasi sama ada yang datang secara live kuliah duha ataupun yang mendengar, menonton live kita pada pagi ini. Sebab itulah saya ucap tahniah lah kepada rakan-rakan kita muslimat khasnya yang saban minggu datang, yang jauh tiba, yang dekat pun datang. Alhamdulillah. Duduk 1 jam dalam kuliah duha sebegini semata-mata dengan niat yang baik, mendengar ilmu disampaikan, mendengar ilmu dibicarakan. Ini suatu benda yang terbaiklah. Mudah-mudahan Allah akan pelihara kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hidup dalam rahmat, mati pun dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini sebagai sambungan bicara duha kita pada 2 minggu yang lepas, 3 minggu lah. Sebulan 11 bawah ni kita 5 minggu. Jadi kita terakhir 3 minggu yang lepas. Jadi hari ini agak berjarak dengan 2 minggu yang 3 minggu lepas, agak berjarak sikit. Jadi kita nak sambung perbincangan berkitab kita, dan saya nampak kitab sudah pun dimiliki tu. Tahniahlah. Kita nak buka kepada, tengok kepada muka surat yang ke-16. Itu kita punya sambungan di situ. Muka surat 16. Sambungan di situ. Kerana sebelum itu tuan-tuan, puan-puan tak ada kitab, dengar sajalah, buat catatan. Tapi hari ini nampak kitab dah ada. Muka surat 16. Baik. Saya nak baca teruslah apa yang tertera dalam kitab kita, iaitu kitab yang bertajuk Sejenak Bersama Hidangan Al-Quran ala Ma'idatil Quran, karya tulisan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, terjemahan daripada Al-Hidayah Publisher. Baik. Saya nak gambar sikitlah sebelum kita bincangkan apa yang tertatap, yang tercatat dalam buku ini. Sebelumnya kita dah bincang tentang bagaimana sifat orang-orang yang beruntung berjaya. Itu orang yang bersama Al-Quran, dia akan beruntung, berjaya, tidak gagal. Para sahabat Nabi SAW, jumpa tak muka 16 kan? Tengah-tengah tu. Para sahabat Nabi SAW tidak merasa ada sesuatu yang membuat mereka sibuk sehingga melalaikan Al-Quran. Tetapi di zaman sekarang, kebanyakan manusia merasa uzur oleh alasan anak. Betul tak? Page 16 betul Betul Bimbang takut cetakan tak sama, tapi saya ingat cetakan sama, nampak kulit buku tu sama. Tetapi di zaman sekarang, kebanyakan manusia merasa uzur oleh alasan anak, keluarga, perniagaan atau jawatan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk membaca dan merenungkan Al-Quran. Jika demikian halnya, mereka digolongkan dalam golongan yang tidak hidup. Golongan yang tidak hidup. Allahu Akbar ya. Kita dah sebut pengajian kita selama ini bagaimana para sahabat Nabi SAW dengan Al-Quran ini begitu rapat dan dekat, sehingga ada sahabat Nabi SAW yang dia boleh baca satu ayat Al-Quran sampai jam subuh. Satu ayat dia ulang baca sampai subuh. Macam mana ya? Maksudnya ialah dia faham ayat itu sampai tak boleh berganjak ayat yang lain. Dia faham amat sangat tentang makna, maksud ayat dibaca sampai jam subuh, berjam-jam.
Air mata jangan cakaplah tumpahnya. Sebab menghayati. Ini berlaku. Memanglah kita fikir pelik. Satu ayat yang tak panjang mana tiba-tiba boleh baca berpuluh-puluh kali, belah-belah beratus kali sampai subuh. Daripada jam berapa? 3-4 jam contohnya. Peliklah. Tapi manusia ni tuan-tuan, bila dia dah faham Al-Quran, dia akan masuk dalam jantung hati itu. Ini kita tak dapatlah agak macam tu, tak dapat kita. Tetapi sekurang-kurangnya yang kita nak buat ialah semacam mana kita dah sebut sebelum ini. Antara sahabat Nabi SAW yang disebut sebagai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang dia ini bila baca Al-Quranul Karim, dia macam tak ingat apa dah. Dia baca Quran, dia tengok apa dah. Mana tengah baca Quran, kalaulah burung hingga atas kepala, dia macam tak tahu burung atas kepala dia. Seolah macam tu. Burung berak ke, atas kepala hinggap ke. Bila baca Quran, dia tak tahu yang burung atas kepala. Kenapa? Kerana terlalu rapat, dekat, seronok dengan bacaan Quran. Ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Cerita tu kita dah sebut dah sebelum ini. Kita tak boleh bayang sampai tahap tak rasa benda lain dah. Burung hinggap tu saya rasa mencakar jugalah atas kepala ni, kita rasa tu. Ya, kita sekarang usahkan burung kalau tak icap jatuh kepala puan, tak icap jatuh sekarang ni. Terasa tu. Ya, meletuklah juga saya rasa. Tak meletuk maksudnya melompatlah juga. Tak icap jatuh. Tapi nak bayangkan rasa nikmat Al-Quran dalam hati, jantung, sampai tak fikir yang lain. Jadi kata pengarang kitab kita ini, para sahabat Nabi SAW tidak merasa ada sesuatu yang membuat mereka sibuk hingga melalaikan Al-Quran. Dia komen kepada kita sekarang ni. Dia komen. Ini komen ni kita kena terima. Saya bila baca ni saya terima. Tak tolak ni. Apa dia kata? Tetapi di zaman sekarang, kebanyakan manusia merasa uzur oleh alasan anak, keluarga, perniagaan dan sebagainya. Uzur macam mana? Uzur bukan sakit ni, bukan demam ni. Maknanya Al-Quran tak kisah mana, nak pegang pun tidak, nak jamah pun tidak, buka lagi patah, lagi buka. Jadi kita masalah uzur, nak pegang Quran macam orang uzur. Macam mana orang uzur? Kalau puan-puan, orang perempuan uzur, boleh pegang Quran? Tak boleh pegang dah. Baca pun tak boleh. Orang dalam haid contohnya, pegang tak boleh, baca tak boleh. Seolah-olah kita zaman sekarang ni seolah jadi orang uzur. Pegang Quran pun tidak, buka pun tidak. Siapa ni? Kita. Jadi pengarang kitab ni cuba nak letak suatu titik keinsafan pada kita semua. Alasan apa? Anak-anak ramai ustaz tak ada baca Quran. Kecil-kecil belakang lagi tu. Yang tu baru 10 tahun, yang tu baru 6 tahun, yang tu baru 3 bulan. Itu kalau anak. Satu masa cucu pula. Tak ada ustaz cucu 4 orang saya jaga. Satu masa cucu pula. Daripada zaman anak kecil sampai cucu pula mari, Quran tak apa nak dekat mana. Baca tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Tak tumpu. Baca bukan tak baca. Yasin tu bacalah sebulan sekali kot. Tapi nak baca dengan penuh keinsafan ayat Quran tak ada masa. Alasan apa? Keluarga, anak-anak. Jadi semua alasan yang tidak tepat dan tidak benar. Kita ni kalau cakap alasan dalam bab sibuk dengan keluarga, anak pinak ni memang semua benda lah tak selesai. Sembayang pun tak ada kadang-kadang. Kenapa lewat sembahyang Zuhur? Zuhur pukul 1:07. Sekarang dah pukul 4 suku, kejap lagi asar. Oh tak ada sembahyang Zuhur ni, kejap lagi asar ni. Sebab cucu, anak. Menyebabkan asar pun dekat dengan maghrib, Zuhur dekat asar. Ataupun asar tak sempat, tu maghrib ya. Kita ini tuan-tuan nak cari alasan, boleh cari alasan. Tapi
Apakah alasan itu alasan yang boleh menyelamat kita depan Allah? Tak selamat kita. Jadi apa yang saya rasa dalam kata-kata ini, kita ambillah sebagai peringatan, jangan cipta alasan atas apa kesibukan. Kalau saya nak redha Allah, kalau puan-puan nak redha Allah, kalau saya nak Allah rahmati saya dengan berkat hidup, berkat makan, minum, harta benda, kalau puan bersama nak, kita kena segera untuk bersama Al-Quran. Kirilah Al-Quran bila-bila masa. Dalam sibuk macam mana pun cari masa dengan Al-Quranul Karim. Jadi mudah sajalah. Kalau kita ada kekuatan hati dan jiwa, dan kita yakin akan nikmat bersama Al-Quran yang begitu indah, bacaannya, kata-katanya, maknanya kalau kita faham, kita tak cari masa. Sibuk macam mana pun akan ada masa. Jadi semua alasan sibuk tak sempat, itu semua alasan palsu. Alasan ini bagi saya datang daripada gangguan syaitan. Syaitan masuk, kamu tak payah baca Quran tu, kamu sibuk tu, kamu penat tu, kamu letih, kamu mengantuk, tidurlah dulu. Tu anak-anak kecil lagi apa sibuk baca Quran? Semua ini datang daripada mana? Daripada syaitan yang membelit dalam hati kita. Syaitan yang duduk dalam hati kita, nafsu kita sendiri. Bukan iman. Iman tak macam. Iman dia akan kata apa? Baca Quran, baca Quran, baca, jangan tak baca. Ini kitab utama, kitab penting, itu hidup kamu, nyawa kamu, baca. Tapi kalau nafsu, dia tak akan kata macam tu. Biarkan. Quran tak. Nanti besok bacalah. Besok pun tidak. Baca minggu depan. Tak, minggu depan pun tidak. Lagi sibuk. Jadi akhirnya, ini kata-kata ni, kata pengarang kepada kita ni untuk kita fahamlah, tuan-tuan. Terimalah. Ataupun kerana perniagaan atau jawatan. Yang sibuk dengan jawatan, cara jawatan. Allahu Akbar. Ya. Sehingga tak ada lagi waktu untuk membaca Al-Quran dan merenungkan Al-Quranul Karim. Baca pun tak ada masa, nak faham lagi tak ada masa. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rindukan Al-Quran dan cintakan Al-Quranul Karim. Saya tunjuk bukan apa, sebab saya nak jadikan sebagai ini satu kerinduan yang mendebal. Kerinduan yang mendebal. Tuan-tuan, puan-puan, kitab yang terlalu indah ini, 6,236 ayat, yang ada sebanyak 30 juzuk, mengandungi sebanyak 114 surah ini, tuan-tuan. Ini saya boleh ibaratkan nyawa kita, degupan jantung kita, degupan Al-Quran. Nyawa kita sekarang, Al-Quran nyawa kita. Kita nak selamat, Al-Quran penyelamat kita. Kita dapat kesejahteraan di alam kubur, alam mahsyar, Quranlah memberi kita kesejahteraan. Kita nak bahagia depan Allah, Quranlah pintu kebahagiaan. Seolah-olahnya kita merasa Quran seolah pakaian kita lah. Pakaian kita. Kita pakai dia macam hari-hari, semacam kita pakai pakaian. Ini seolah-olah macam itulah. Saya cakap ini untuk saya lah. Ya. Sebab saya nak jadikan Al-Quran itu seolah-olahnya paling dekat dengan saya lebih pada segala yang lain. Dalam keletihan, cari masa. Dalam kepenatan, cari waktu. Dalam kesibukan, cari time, cari masa untuk bersama dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tak boleh banyak, sikit, tapi berterusan. Kalau banyak, Alhamdulillah. Ayat ke ayat, surah ke surah, juzuk ke juzuk. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Tapi benda ini bukan mudah lah, tuan-tuan. Sebab benda macam ni bukan benda yang kita boleh rasa macam. Saya nak buat satu contoh. Kalau ada iklan tepi jalan, besar iklan sampai 10 kali 10 kaki, 20 kali 20, letak tergambar barang tertentu. Barangnya mungkin meja makan, sofa, cantik, tulis pula sofa daripada luar negara. Harga biasa 15,000, sekarang tinggal 1,500 jadi contohnya. Turun harga begitu sekali. Dengan gambarnya cantik, sofa ada 3+2, 3+2. Ada meja pula, meja kopi. Daripada negara luar, imported, ni nak tutup kedai,
harga 15,000, harga sekarang 1,500 je dalam masa 1 hari. Saya tak yakin bila orang tu tengok, jiwa tak berdetik, murahnya, bila tu, di mana tu. Saya tak yakin ada orang tengok begitu je. Semua kita akan terasa, murahnya, imported ini bukan daripada Malaysia punya, daripada luar negara, cantik pula, kau jati contohnya. Melekat jiwa kita. Sebab iklan tentang benda kita nak, sofa, murah pula tu. Tuan-tuan, saya nak sebut apa ni? Nak gambarkan seronok kita sebab kita nampak sofa 3 campur 2 dengan coffee table. Harga tertulis 1,500, asal 10,000, 15,000. Melekat tu. Bahkan kalau dah tulisan tersebut, jam untuk open pukul 3 petang hingga 6 petang. Hari ni kita pukul 2 dah tunggu dah. Bawa duit cash, carilah duit untuk bayar. Sebab iklan tu nampak. Tapi yang ini ada tengok tepi jalan. Ada tuan jauh tepi jalan, satu iklan besar, letak gambar Quran, buka pula mushaf, warna pula cantik, dia tulis itu, baca Al-Quran, penyelamat kamu dunia akhirat. Quran nyawa kamu, selamat kubur, selamat akhirat. Ada kita jumpa iklan macam tu. Kalau ada pun orang tak peduli. Kalau ada pun ustaz, kalau ada, saya ingat tak ada orang yang tengok, kemudian tak ada, sekadar iklan apa? Quran je. Memang tak ada pun. Saya tak jumpa lagi iklan berjalan tulis Quran besar bersama Al-Quran, Quran panduan kamu hidup dengan Al-Quran. Tak ada. Tapi kalau ada lah, orang tak kisah. Tapi yang tadi, bila ada saja, orang snap gambar. Sebab apa? Sofa, murah. Ini nak contohnya. Sebab kita tak merasai. Nikmat ini kita tak rasa. Yang tu rasa. Sofa, terbaik, cantik, kayu jati, luar negara, harga murah. Letak depan rumah, di rumah. Oh, boleh duduk senang. Tetamu datang seronok. Sedangkan yang ini lebih berharga daripada sofa yang kita rasa itulah sebaik-baiknya. Maaflah tuan-tuan, panjang sikit. Nak bagi semangat ni. Bukan marah, bagi semangat. Supaya saya juga bersemangat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tapi kita bila tak tahulah, harap ada satu hari kita jumpa pergi jalan iklan Quran dengan tulisan macam tu. Saya ingat kalau ada syarikat-syarikat lah yang besar-besar gergasi, boleh buat macam tu. Ditaja satu iklan Quran, baca Al-Quran sentiasa, Al-Quran penyelamat dunia akhirat, Quran pemandu hidup sampai ke mati, dengan tulisan menarik, dengan gambar menarik Al-Quran. Kalau ada orang boleh taja lah, letak sebulan tepi jalan raya, sebulan je, dengan tajan sampai berapa ribu tak tahulah. Kalau ada, saya ingat syarikat tu insyaAllah berkat jugalah. Ustaz, boleh tak kita rasa macam tu? Ya, berkat syarikat tu rasa. Syarikatnya dia jual barang apa? Barang katalah barang A lah tertentu, tapi dia taja untuk baca Quran. Saya ingat ramai orang doa kat dia tu, ya Allah berkati syarikat ni mudah-mudahan. Sebab apa? Taja orang untuk, tak tahulah bila nak berlaku, nanti kiamat dukun baru berlaku. Ya, wallahualam. Ini sekadar pandangan lah. Ya. Kita tak bertemu lah iklan macam tu. Iklan yang bertemu, iklan baju, iklan aksesori muka, iklan seluar, iklan sofa, itu jumpa. Macam-macam. Iklan naik kapal terbang, itu ada. Tak apalah. Ya, itulah realiti manusia semasa sekarang ni. Baik. Masuk cerita tentang sahabat Nabi ni. Ini menarik ni. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kata pengarang kitab, jika demikian halnya, mereka digolongkan golongan yang tidak hidup. Jadi kata Dr. Al-Qarni, orang yang tak ada masa Al-Quran, tak ada waktu baca Quran, tak ada masa untuk bersama Quran, orang tidak hidup. Tak hidup apa maksudnya? Tidak hidup hati. Dia hidup sebagai fizikal, manusia hidup, bernyawa bernafas, tapi hatinya tak hidup, jiwanya tak hidup,
Dia telah mati hati, mati akhlak, mati kehidupan beragama. Dia hidup, makan, minum, pakai, tapi tak hidup di mana? Dia telah mati hati, mati jiwa, mati agama, dan matilah segala-galanya. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita tak naklah mati macam tu. Kita nak hidup hati, hidup agama, hidup fizikal kita, semua hidup. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ini menarik ni, adalah seorang khalifah. Selesai salat subuh, beliau duduk membaca mushaf Al-Quran hingga waktu zuhur tiba. Cerita tentang Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Islam yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Uthman khalifah ketiga diriwayatkan setelah selesai salat subuh, beliau duduk membaca Al-Quran hingga waktu zuhur tiba. Ini antara amalan, antara amalannya. Riwayat menyatakan bukanlah begitu tiap hari, tapi amalannya ada masa dia khalifah, ada masa dia bekerja untuk masyarakat ramai, dia keluar tengok orang, tapi ada ketikanya dia lepas subuh duduk baca Quran sampai jam zuhur. Maknanya 5 jam, 6 jam, dekat 6 jam. Kalau kita subuh sekali 5.54 sekarang ni, zuhur 1.67 minit, 1 minit, maknanya 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dekat 7 jam. Bukan 7 minit, hampir 7 jam. Riwayat kata dia baca Quran hingga waktu zuhur tiba. Kita 7 minit pun badan dah pegang Quran dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil. Berhenti terus, baru 3 ayat. Penat. Bolehlah 1 pipi, 1 page. Masuk page yang kedua, Yasin tadi, mula letih, long lay. Kena pula makan pagi belum lagi, semalam tak makan, lapar. Contohnya susah tuan-tuan, susah. Betullah kita bila baca Quran datang keletihan. Letih itu sebenarnya bukan daripada kita punya keletihan tubuh, biasa gangguan syaitan lah tu. Kerana kira kita dah kuat dah fizikal kita, air dah minum, makan dah makan, contohnya. Tapi letih kita bukan letih fizikal kita, letih kan gangguan syaitan masuk. Padan lah tu, 3 ayat banyak lah tu, 3 ayat dah banyak dah, baca habis-habis semua sekali 100 ayat apa, Al-Kahfi 1 ayat lebih, tak payahlah 3 ayat padan. Tuan-tuan, lemahnya kita. Kalau Uthman bin Affan duduk daripada subuh sampai zuhur baca Quran. Itulah amalan yang telah membekas di hati para khulafa ar-rasyidin, dan amalan yang sama membekas di hati para ulama. Riwayat sebut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu pun sama ceritanya. Dia baca Quran seolah-olah tak pernah berhenti. Dia kalau berhenti kerana wuduk selesai, hadas berkecil, dia ambil wuduk, dia sambung balik. Sampai kata para di kalangan muridnya, kami tengok guru kami ni kalau dia berhenti dia baca Quran, dia berhadas. Selagi tak hadas dia baca Quran. Itu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu.
Banyak-banyak cerita banyak. Kalau kita baca dalam beberapa kitab yang banyak tentang bagaimana hebatnya para ulama kita Al-Quran, termasuklah Uthman Affan radhiyallahu anhu. Maka sahabat berkata kepada Uthman, "Wahai Amir al-Mu'minin, kamu tak letih ke soal macam itulah?" Di sini dia kata apa? "Kasihani dirimu wahai Amir al-Mu'minin." Maknanya, kata mudahnya, wahai khalifah, tak penat ke? Cukuplah tu, baca sekejap padamlah. Jadi orang kesian kat dia. Kalau lama dengan Al-Quran sampai orang ada kesian. Jawab Uthman Affan, dia kata apa? Jawapan ni jawapan yang kita ambil sebagai peringatan lah. Kita nak jadi Uthman yang kedua, silakanlah. Start besok subuh sampai zuhur besok. Boleh ke? Sekarang pukul 10 besok masih pegang Quran. Tunggu sampai zuhur. Kalau buat boleh-boleh lah, silalah. Saya rasa tak mampu. Saya bercakap tapi rasa tak mampu. Tapi sejauh baca dan baca. Lepas subuh tak panjang pun baca. Lepas zuhur tak banyak pun baca. Kita usaha. Tapi apa kepada Uthman? Dia kata, bila sahabat tanya dia, "Kasanilah dirimu wahai Amir al-Mu'minin, mana kamu tak letih, tak penat ke ni? Cukuplah tu." Apa jawapannya? Ini jawapan yang besar makna, tuan-tuan. Dia kata apa? "Demi Allah, andaikan hati kita bersih, nescaya ia tidak akan kenyang dengan Al-Quranul Karim." Jawapan yang cukup berilmu. Perhati tuan-tuan, saya nak kupas sikit ni. Demi Allah, andaikan hati kita bersih, nescaya ia tak akan merasa kenyang dengan Al-Quranul Karim. Maknanya dia nak sebut kepada kita betapa kalaulah hati aku ini dalam keadaan yang tak bersih, kotor, banyak dosa, aku tak dekat Al-Quran pun. Kalau hati aku ni kotor, tak bersih, banyak maksiat, aku tak akan dapat Al-Quran. Sebab hatiku dah rosak, dah mati, dah sakit, banyak maksiat, aku tak dekat Al-Quran. Tetapi aku tahu, aku nak jadi hatiku bersih, dan membersih, Quran adalah makanannya. Jadi Uthman nak tekak kita bahawa hati ni makanannya Al-Quran. Hati yang bersih, dia akan makan namanya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bila hati kotor, dia tak makan ayat Quran, dia makan benda apa? Orang hati kotor, apa makan hati dia? Kata kat orang, caci orang, mengumpat orang, itu makanan dia. Itu makanannya. Bila hati tak bersih ni tuan-tuan, kita mula mengumpat, popet halau orang lain. Kita mula mencaci, duk berkisah halau orang lain dengan dengki dendam. Sebab hati kita mati. Maka makan hati mati ialah benda-benda maksiat. Lepas tu duduk maksiat ni, buat maksiat, kata kat orang berjam-jam, tak rasa apa. Tak rasa apa. Ada orang duduk sampai dah 2 jam. Hal orang tu, hal orang ni, 2 jam dah. Dia tak rasa menjadi 2 jam, dia rasa baru setengah jam. Baru 10 minit, padahal dah sejam setengah dah. Mengumpat celah orang. Sebab hati yang kotor, dia seronok menerima benda-benda maksiat. Hati makinlah segar, sebab maksiat masuk. Berbeza hati yang bersih. Uthman kata, makanan Al-Quran. Seolah tak cukup-cukup. Lagi baca, lagi bersih, lagi baca, lagi bersih. Semakin bersih hati. Satulah kata Ibrahim Al-Khawas. Ini seorang ulama tasawuf. Ibrahim Al-Khawas. Dalam satu kata-kata beliau, orang tanya beliau tentang apakah di antara cara merawat hati yang sakit. Apakah cara merawat hati yang sakit?
Hati yang sakit, bukan sakit hati. Hati yang tak ada cahaya, hati yang dah rosak. Nak macam mana? Kata Ibrahim Al-Khawas, ini ulama tasawuf. Dia kata, hati yang sakit, rawatan yang paling terbaik ialah bercakap dengan Allah Rabbul Jalil. Dia beri jawapan yang padu. Nak rawati yang sakit, bercakap dengan Allah, bercakap dengan Tuhan. Bercakap dalam maksudnya adalah tilawatul Quran. Maksudnya, bila kita baca Quran, kita mula bercakap dengan Allah. Bercakap dengan Tuhan itu, kata Ibn Akhawas, untuk merawat hati kita. Soalnya kita mengadu, seolah macam itulah. Macam kita ada masalah, keluarga contohnya, jumpa Ustaz, Tuan Pengurus Majlis kita, Ustaz Azizul lah katakan. Kita anggap Ustaz Azizul boleh memberi sedikit pandangan. Tuan tu pun datang jumpa dia. Ustaz, saya minta maaf nak tanya sikit pandangan Ustaz. Saya ada anak 2-3 orang ni nampak macam solat tak jaga. Abang Long tu dah 25 tahun. Yang 2 pun dah 20 tahun. Solat tak jaga Ustaz. Suruh solat pun dia marah kat saya balik. Contohnya. Contohlah ni. Kita merayu. Cerita kat Ustaz Azizul contohnya. Saya sebut Azizul sebab saya Azizul pengurus kat sini. Macam mana Ustaz nak bagi pandangan ke, nak beri saya cara rawatan macam mana, ataupun nasihat macam mana. Kita mengadu. Kita mengadu dengan harapan Ustaz boleh bagi sedikit pandangan, pencerahan. Macam mana nak merawat hati anak yang bermasalah ini. Contohnya, kita rayu, kita sebut, cerita macam-macam. Apa tujuan Tuan cerita kepada Ustaz Azizul? Sebab Ustaz Azizul boleh bagi sedikit pandangan. Mungkin secara doa-doa, nasihat secara fizikal, begini-begini. Bayangkan sekarang ini, kata Ibn Al-Khawas, dah kamu hati yang sakit, cakap dengan Tuhan lah. Maknanya baca Quran sebagai satu cara mengadu. Seolah-olahnya bila kita baca Al-Quran ayat ke ayat, kita seolah sedang bercakap Allah. Kalau bahasa mudahnya, hei Tuhan tolonglah aku. Hei Tuhan, aku dalam keadaan hati yang dah mula tak apa nak clear. Ya Tuhan, hatiku banyak benda maksiat masuk. Ya Allah, ya Allah. Seolahnya baca Quran tu, kata Ibn Al-Khawas, adalah kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Itu jawapannya. Jadi ini tuan-tuan, satu sifat yang kita kena pegang. Jadi kata Abu Osman, dia kata apa? Bila hati bersih, makanan hati adalah Al-Quran. Tak akan kenyang dengan Al-Quran Karim. Cuma nak sampai tahap ini bukan mudah. Saya duduk tenung, kata-kata Osman ni, saya duduk tenung, saya kata bukan mudah ni. Sebab kita kenyang ni tuan-tuan, sifat makanan fizikal. Kita kenyang ni kerana makan nasi lemak, nasi berani, nasi Arab, kuih sekian-sekian. Tu kadang-kadang tak kenyang-kenyang juga. Sebab apa? Sonok ni. Nasi Arab belah kanan, nasi berani gam belah kiri, kuih pula. Kenyang dia benda yang fizikal. Baca Quran bukan macam nasi Arab, bukan macam nasi berani gam. Tetapi kita kenyang sebab iman kita sentiasa sobor dan sentiasa hidup. Maksud kenyang macam tu. Quran bukan bersifat makanan macam kita makan nasi Arab. Ada kita baca Quran, Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im. Sampai 20 ayat, 30 ayat. Oh kenyang Alhamdulillah, macam nasi Arab. Tak ada. Ya. Tapi sebenarnya yang kenyang itu bukan fizikalnya, tapi hati kita tenang. Tadi berserabut dalam hati, dalam minda ni macam-macam. Bila baca Quran dah 1 surah, 2 surah, 3 surah, 1 juzuk tu, kita rasa macam hilang sekejap benda-benda bermasalah. Itu kenyanglah tu. Sebab dia meresap di jantung hati kita. Allah Akbar. Saya tak tahulah ni. Saya bercakap ni tuan-tuan untuk peringatan saya ni. Allahu Akbar, subhanallazim.
Dalam satu riwayat, ini riwayat yang disebutkan oleh Dr. Al-Qarni, saya pun tak jumpa dia punya sumber nas ni, tapi kita yakin apa yang dicatat penulis ini ada hujahnya. Dalam riwayat kata pengarang kitab, Osman membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat dia baca Quran keseluruhan. Seluruhnya itu dalam maksud mungkin 3 juzuk, mungkin juzuk-juzuk yang terpilih. Wallahu alam. Tetapi yang penting dia baca Quran dalam tempoh yang lama dalam satu rakaat. Satu rakaat. Ini pada sembahyang peribadilah ni. Bukan sembahyang berjemaah. Mungkin waktu duhanya, mungkin waktu tahajudnya. Satu rakaat dibaca keseluruhan. Mungkin 10 juzuk, 2 juzuk, yang penting lah panjang rakaatnya kerana baca Quran. Allah, kita tuan-tuan, mari ke masjid jam isyak, jam maghrib, jam isyak lah. Allahu Akbar dengan tu imam. Tu imam lepas baca Fatihah, baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Kita pun dengar, Allah, panjang tu imam ni. Aku tak makan nasi lagi ni. Tak dan tu imam baca 2 ayat bunyi Ar-Rahman, sudah. Panjang tu imam ni. Sungguh-sungguh tu imam baca Quran sampai habis. Apa kita kata? Silap masuk masjid tadi. Tak pergi suruh lain, masjid lain. Bukan saya, tuan-tuan lah, perempuan. Ya. Saya juga mungkin. Jiwa kita ni tak boleh nak terima hakikat itu. Kena pula kita jenis sembahyang dah tu, tapi memang jenis tak baca Quran dengan betul, dengan seronok. Memang boleh komen je tu imam baca Quran agak panjang sikit, Allah, panjang tu imam ini. Pada Ar-Rahman je, bukan dibaca sampai surah Al-Baqarah 200 ayat tu. Al-Baqarah panjang sungguh. Ali Imran ke? Ya, Al-Maidah ke? Tapi jiwa kita kadang-kadang bila dah kurang agama ni tu, kurang cahaya tadi, merepek. Sepatutnya kita kata apa? Alhamdulillah. Kena pula suara tu imam, suara ada taranum sikit-sikit. Syukurlah. Allahu Akbar. Sungguh aku nak mari lagi malam besok. Harap tu imam ni imamkan lagi solat. Itu. Tapi semua datang pada hati yang bersih. Kalau hati kita tak bersih, jiwa kita tak ada kekuatan jiwa yang penuh dengan kebaikan, kita tak mampu mempertahankan diri kita daripada mendengar Quran dibacakan. Walaupun pendek pun kita tak akan baca, tak akan dengar. Apatah lagi kita tak semayang, lagilah. Bahkan jadi musuh dengan Al-Quran, itu lagi teruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadi kami di kalangan orang bermusuh Al-Quran. Jadi katanya riwayatnya Osman baca Quran satu rakaat, ayatnya panjang. Wallahu alam. Dalam syair pengarang kita kata apa? Pagi tiba meninggalkan warna hitam dan sujud di kening mereka, menghabiskan malam dengan tasbih dengan Al-Quran dan Al-Quran. Ini syair nak menggambarkan di kalangan hamba Allah yang duduk dengan Al-Quran, pada malamnya mereka sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan hingga dahinya hitam kerana bersujud, dan kemudian mereka membaca Al-Quran, tasbih, tahmid dengan Quran dibaca. Ini sifat orang-orang yang berjaya. Begitulah. Ini cerita daripada pengarang kitab ni, tuan-tuan ni. Cerita pengarang kitab akan dibawa cerita ni. Begitulah. Meskipun sebagai khalifah, pemimpin umat dan segala urusan umat berada di kedua tangannya, tetapi Uthman radhiyallahu anhu tidak merasa disibukkan oleh semua urusan sehingga melalaikan Al-Quran. Dia khalifah, jaga urusan negara, masalah rakyat Mekah Madinah masa itu, tuan-tuan. Dia ketua negara, negerinya Mekah Madinah, khalifah. Tapi lepas subuh sampai zuhur baca Quran. Dalam solat saja satu rakaat panjang bacaannya. Kita boleh fikir,
Sesibuk itu manusia ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi masa Al-Quran ada. Kita hanya merentah sebuah rumah je, bukan sebuah kampung pun. Nama kita suami. Di kediaman kita ada 4 orang anak, isteri 5, 6 orang. Di kediaman kita sebagai seorang ayah, ada anak 8 orang, dia dengan isteri 10 orang. Apalagi ada anak 2 orang, dia dengan isteri dia 4 orang. Perintah rumah je, bukan apa. Tapi nak baca Quran setengah jam pun tak ada. Yang dia ada masa sebab apa? Tonton TV. Tonton TV live bola pukul 10 pagi, 10 malam hingga 3 pagi. Relax sambil makan kacang goreng. Sambil buat Maggi, dah 3 bekas Maggi. Sambung pula. Lepas subuh sambung lagi agaknya sebab cuti. Cerita Doraemon. Ayah tengok Doraemon, tak tahu kata apa. Contohnya. Masa kita penuh dengan pemimpin 10 rumah tangga, 10 orang dalam kediaman. Tapi masa Quran tak ada. Ini minta berkomen macam tu sebagai komen membina, bukan kata tu. Tuan-tuan, Uthman bin Affan, pemerintah negara. Rakyat ratusan ribu di bawahnya. 2 negara dia kuasai sebagai pemimpin, Mekah, Madinah. Tapi Quran dibaca subuh hingga zuhur. Bahkan dalam rakaat satu solat dia solat satu rakaat dia solat, Qurannya panjang dibaca. Ini semua tandanya Allah Subhanahu wa taala merahmati Uthman sebagai khalifah yang hebat. Kita ni taklah sampai tahap tu, tapi saya fikir dalam hati jantung saya kita lebih ada masa nak kira dengan khalifah-khalifah Islam yang lain. Cuma kesilapan kita satu saja. Satu saja kesilapan kita. Kita tak meletakkan keutamaan pada Al-Quran. Masa ada, keutamaan kita santai-santai. Masa ada, keutamaan kita tidur rehat. Masa ada, keutamaan kita berjalan-jalan. Masa ada, keutamaan kita berseronok-seronok. Masa ada, keutamaan kita menonton televisyen. Saya rasa, itulah pandangan saya. Betul tak tahu, mungkin betul, mungkin salah. Masa ada, dengan Allah, kita tak beri masa yang cukup. Masa nak salat duha pun tak sempat. Usaha baca Quran sampai 2 juzuk, 2 surah. Nak berduha jam 9 pagi pun tak dan. Nak berduha 10 pagi pun tak sempat. Masa kita banyak di luar, dengan kerja, dengan macam-macam. Jadi agak-agak tuan-tuan, bagaimana kita nak meraih kebolehan hidup kita berkat rezeki, berkat harta, berkat usia, berkat nyawa, berkat keluarga, berkat ibadat kita, sedangkan kita tak ada masa dengan Allah Azza wa Jalla. Renung-renungkanlah. Saya nak ajak tuan-tuan pada pagi dalam cerita saya baca sekejap ini, yang kita pun baca, tengok bersama, renungan bersama. Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghargai hambanya selagi hambanya dekat dengannya. Satu hadis Nabi yang memang jelas bukti Allah sayang kepada kita sebab kita sayang pada Allah Azza wa Jalla. Contoh dalam hadis Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang hidup dalam keadaan cintakan Allah, rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Sekurang-kurangnya kita ada kecintaan baca Quran, bercakap dengan Allah, tak boleh banyak pun kita baca. Allah rindu nak melihat kita, nak beri kita keberkatan, keselamatan. Tapi kata Nabi, wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci, tak nak bertemu Allah, tak nak baca Quran, tak nak beribadat, karihallahu liqa, Allah pun benci nak bertemu dengannya. Hadis. Dan kita benci masa tak dengan Allah, Allah tak ada masa kita.
Kita tak ada masa Allah, Allah lagi tak ada masa melayan kita. Jadi kita jangan jadi tahap pihak yang kedua lah. Kita pertama tadi, man ahabba liqa, siapa yang rindu, yang sonok bertemu Allah, Allah pun sonok bertemu dengannya. Jadi Al-Quran, tuan-tuan, merupakan kitab yang tidak boleh kita pinggirkan sama sekali. Itu cerita siapa tadi? Cerita Uthman Affan. Sekarang pengarang kitab bawa cerita yang kedua, lalu ada kaitan dengan cerita Uthman juga. Ibn Abbas ada riwayat menceritakan, diriwayatkan dia baca ayat ini, dia kait dengan Uthman. Ibn Abbas sedang membaca al-firman Allah Subhanahu wa taala, Az-Zumar ayat ke-9. Amman huwa qanitun al-ana al-laili sajidan wa qa'iman. Allahu akbar. Yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ayat ini bila dibaca oleh Ibn Abbas, Ibn Abbas apa? Abdullah Ibn Abbas. Tulis kat situ. Ibn Abbas ialah Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila perempuan jumpa di mana-mana tulisan itu Ibn Abbas, orangnya adalah Abdullah Ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Abbas bapaknya pak saudara Nabi. Maka ini sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun orang alim besar ni. Jangan lupa tu. Ibn Abbas ini orang alim yang cukup dikagumi Nabi. Orang muda tapi alim. Hebat orangnya. Macam ayah jugalah Al-Abbas, ayah pun hebat juga. Lalu bila dibaca ayat ini, Az-Zumar ayat ke-9, maksud ayat ini, apakah kamu, hai orang-orang musyrikin, yang lebih beruntung, atau orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Bila Allah sebut tentang ada hamba Allah yang sajidan wa qa'iman, di malam harinya, ana al-laili sajidan wa qa'iman, ada hamba Allah yang waktu malam hari, tahajud, dia duduk, dia bangun, duduk, bangun dalam solatnya. Kata Ibn Abbas, dia kata apa? Orang ini ialah Uthman Affan radhiyallahu anhu. Makna Ibn Abbas berkata bahawa Allah bercakap tentang seorang manusia hebat. Siapa? Uthman Affan. Wallahu alam, pandangan ini, pandangan kita terima. Yang pertama, Ibn Abbas ni siapa, tuan-tuan? Orang yang alim, sahabat Nabi. Dia seorang cukup berwibawa dalam soal tafsir Al-Quran. Sebab itulah makanya dia faham ayat ini turun tentang Uthman Affan. Allah puji. Sebab apa? Uthman sifatnya ana al-laili sajidan wa qa'iman. Memang dia penuh masa dengan Al-Quran, sujud rukuk kerana Allah SWT. Jadi kesimpulannya, Ibn Abbas menangis. Dia kata, orang yang Allah sebut ayat ini ialah Uthman bin Affan. Allah puji Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu satu. Yang kedua, saya semak juga beberapa pandangan yang lain menyatakan bahawa memang ada banyak ayat Al-Quran yang turun tentang peribadi sahabat. Contohnya kita ambil ayat dalam Al-Quranul Karim sebagai contohlah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Satu ayat dalam Quran. Ayat ni turun kepada siapa? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Allah sebut dalam ayat itu, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ayat ini, tuan-tuan, berada, saya nak tengok. Wa minan nas ini berada dalam surah wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi, kejap. Wa minan nasi man yashri nafsahu wa minan nasi man yashri. Yalah, ayat bunyi macam itulah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Man yashri, ya, betul lah. Ayat ini
berada dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Al-Baqarah 207. Ayat ini sebagai contoh turun kepada siapa ni? Kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Allah puji dia. Tengok, ada ayat turun pada sahabat, cerita dia, Allah puji, turun ayat Quran. Ini hebatlah ni. Sebab Suhaib bin Sinan, dia berhijrah, dia orang kaya Mekah, tinggal harta benda dia, dia hanya pacu kuda dia dengan baju di badan, harta tinggal di Mekah. Sebab nak hijrah sama Nabi, nak temu Nabi di Madinah. Dia tinggal harta benda, dia bawa kuda seekor, kemudian baju di badan, harta tinggal di Mekah. Kenapa? Cintakan agama, cintakan Rasulullah, cintakan Madinah, dia pergi. Sampai Allah kata apa? Ada hambaku yang telah jual dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah santuni dia dengan penuh kecintaan. Allah puji. Turun ayat Al-Baqarah 207 tentang Suhaib bin Sinan. Itu sebagai contohlah. Mana dalam Quran ini ada ayat turun tentang sahabat. Termasuklah ayat ini, kata Ibn Abbas, Allah sebut amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, itu turun ke atas ceritanya tentang peribadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah kelebihan-kelebihan yang begitu hebat yang ada pada sahabat Nabi salam. Jadi tuan-tuan, marilah kita di pagi ini kita bacalah cerita ini. Yang penting adalah kita cuba letak di hati jantung kita. Saya nak satu benda ya pagi ini, jangan tinggal Al-Quran bersama Al-Quran. Dan kalau semampu kita, panjangkan tempoh sama Al-Quran. Saya ajak diri saya, biasa baca setengah jam, tambah sejam. Biasa baca 10 minit, tambah 20 minit. Contohnya, lama kelamaan kita menambah masa dengan Quran, insyaAllah berkat Quran, pintu keberkatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pintu keselamatan Al-Quran, kerahmatan Quran. Jadi itulah di antara perbincangan kita pada pagi ini. Muka surat ke-17 kita berhenti, kita sambung nanti untuk akan datang di muka surat 17 dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin ya Karim. Wallahu alam. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami kekuatan bersama Al-Quran, hidup dengan Al-Quran dan mati bersama Al-Quran. Quran hidup di jantung hati kami, melekat dengan kami Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita ingat tuan-tuan ya, itulah harta kita yang paling besar, Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. ارحمنا يا رحمن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.